Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Asy-Syaikh al-Mu'allif al-Marhum Asy-Syaikh Muhammad Saman bin Haji Muhammad Khan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Tempat membahaskan makna hukum. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, dan juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai menggunakan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 17, kitab cetakan Akademi Jawi Malaysia, iaitu tempat membahaskan makna hukum, sampai kepada, kalau dalam bahasa Arab disebut mabahas, sampai kepada tempat kita itu dah berpindah kepada tajuk baru, iaitu membincangkan makna hukum. Jadi ini sebenarnya tajuk yang sangat penting, terutamanya di zaman kita sekarang ini, yang mana perbincangan tentang jenis hukum ini sepertinya diabaikan. Kesan buruknya adalah antara lain ada orang termasuk di kalangan ustaz yang tidak perasan bahawa tidak ada di sana hukum yang keenam dalam hukum syarak, tidak ada yang namanya hukum bid'ah. Itu kadang tak perasan. Kalau tanya dia apa hukum, jawabnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Dan juga menyebabkan orang bertanya benda-benda yang sebenarnya tak perlu ditanya. Seperti dia bertanya boleh atau tidak meminta tolong kepada pokok dengan iktikad Allah yang beri. Ini bukan cara-cara, bukan orang kampung yang tanya, level mufti tanya soalan macam itu. Padahal kalau faham jenis hukum yang berbeza ni, tak perlu dia tanya soalan yang basic sedemikian. Baik, kita refresh sedikit apa yang kita telah sentuh dalam bulan yang lalu. Soalan apa makna hukum dan sebutkan segala bahagiannya.
Makna hukum itu adalah menetapkan satu pekerjaan atau menafikan. Dua ya. Menetapkan juga dinamakan hukum, menafikan juga dinamakan hukum. Dalam bahasa Arab, isbatul amri atau nafyuhu. Isbat makna tetapkan, kita kata ya. Nafyu maknanya nafi, kita kata tidak. Kedua-dua ni dari segi bahasa dinamakan hukum ya. Menetap atau menafikan itu dinamakan hukum. Seperti kita menetapkan ada Muhammad, iaitu kita katakan Muhammad ada. Atau kita menafikan tiada Muhammad, iaitu kita kata Muhammad tidak ada. Ini contoh saja. Boleh tukar contoh lain. Misalnya orang tanya, malam ni ada ke kuliah maghrib Ustaz aku jadi ke? Ada jadi. Ustaz cakap dia datang. Ada ke? Menetapkan. Atau tak jadi. Ustaz kata dia ada urusan lambat tak sempat datang. Tak ada kuliah malam ni, tak ada. Jadi kata ada kuliah atau kata tak ada kuliah, itu dari segi bahasa namanya hukum ya, kerana menetapkan atau menafikan. Maka ini kita nak pergi kepada jenis hukum. Yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu, yang mengatakan ya atau mengatakan tidak itu, mestilah dengan salah satu daripada tiga hukum. Kalau tak jelas ni, jadi keliru. Iaitu pertama, hukum syarak. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat ni yang saya tengok ramai yang berbicara, dia salah faham makna hukum adat. Bila kita berdiskusi misalnya melalui Facebook, dia keluar ayat, dia kata tak, hukum adat tidak boleh mengatasi hukum syarak. Bila dia kata begitu, kita dapat tangkap, oh dia faham hukum adat tu berbeza daripada yang dimaksudkan. Bila dia kata hukum adat tidak boleh mengatasi hukum syarak, berarti adat yang dia faham tu berbeza dari adat yang dimaksudkan dalam hukum adat. Betul ya? Adat tak boleh mengatasi hukum syarak. Ada kat sini memang adat tu Ustaz. Tak kisahlah mahram ke bukan mahram, lelaki perempuan memang kita bersama. Itu memang adat kita. Syarak kata haram. Tapi adat sajalah adat. Tapi adat tidak mengatasi syarak. Itu maksud macam itu betul. Tapi bukan itu yang dimaksudkan hukum adat di sini. Hukum adat itu sebenarnya pembantu kepada hukum syarak. Banyak hukum syarak akan ambil kira hukum adat. Begitu. Kalau kita faham nanti, insya-Allah kan jelas. Dan yang ketiga adalah hukum akal, ya. Syarak, adat, akal. Ini tiga yang menentukan ya atau tidak, tiga perkara ini. Kalau yang menentukan ya atau tidak itu hukum syarak, contoh ya, wajib atau tidak solat, ya wajib. Itu namanya hukum syarak. Ataupun wajib atau tidak solat ba'diyah, tak wajib. Itu namanya hukum syarak. Dan adat dan akal, inilah yang dikatakan bahagian hukum, iaitu tiga bahagian. Soalan ini kita belum masuk lagi. Yang tadi itu kita just ulang saja. Ini tajuk baru. Bezakan di antara hukum yang tiga itu. Jawapan, hukum syarak itu ialah kalam Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, dengan dituntut atau diharus, atau dengan hantaran bagi keduanya. Tadi rasa macam nak faham sikit-sikit. Masuk hantaran apa semua ni rasa macam confused balik. Itu istilah saja. Sebab dia terjemah hampir-hampir literal daripada bahasa Arab tu. Tapi kalau kita terangkan, insya-Allah tidak susah mana ya. Saya baca yang bahasa Arab dahulu. Hukum syarak adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bit talab atau bit takhir. Hukum syarak itu adalah khitab Allah, kalam Allah, perintah Allah. Tapi perintah Allah yang dikatakan hukum syarak ini, dia berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf saja. Berarti perbuatan orang tidak mukallaf tidak ada hukum.
Kalau orang tanya, Ustaz, apa hukum? Di tempat kami ada satu orang gila. Dia ni pergi sana sini berbogil dia, Ustaz. Apa hukum? Tak ada hukum. Bukan berarti kita boleh biarkan dia, tapi tak ada hukum. Kalau kamu tu tengok dia berbogil, kena pula orang gila berbuat, cantik pula orang gila ni. Itu ada hukum. Kamu tengok dia berbogil tu ada hukum, sebab kamu bukanlah. Dia yang gila berbogil tak ada hukum. Tapi yang sihat kena simpan dia kat tempat yang selamat lah. Tak bolehlah biarkan dia berbogil di sana sini, atau dia rosakkan harta benda orang, atau dia pukul, tikam orang misalnya, tak boleh lah. Tapi nisbah pada diri dia, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak ada hukum, kerana dia tidak mukallaf. Sedangkan hukum itu bergantung dengan perbuatan orang yang mukallaf. Jadi macam mana tu perintah Allah tu dalam bentuk macam mana? Dua bentuk. Satu dituntut, maknanya ada arahan daripada Allah. Dan satu lagi diberi pilihan. Satu ada obligation, satu lagi ada option. Dua ya. Tapi yang obligation tu boleh pecah dua lagi. Yang dituntut tu boleh pecah dua. Satu dituntut supaya kita buat perbuatan itu, dan satu lagi dituntut supaya kita tinggal perbuatan itu. Maknanya suruh satu, larang satu. Tuntut buat tu suruh lah, tuntut tinggal larang. Maka yang tuntut buat itu boleh pecah dua, tuntut tinggal juga masih boleh pecah dua. Sebab tuntut buat, maknanya kita diperintah oleh Allah supaya buat satu perkara, ada kalanya dengan perintah yang putus, tak ada pilihan. Sekira-kira kalau kita buat diberi pahala, dan kalau kita tak buat berdosa. Itulah yang namanya wajib. Itu hukum syarak yang bersama dengan perbuatan orang mukallaf namanya wajib. Tapi dituntut buat ada kalanya tak sampai peringkat putus, dipanggil jazam, tak jazam. Maknanya disuruh kita buat, tapi kalau tak buat pun masih boleh lah. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu yang disebut mustahab ataupun sunat. Bahasa yang kita selalu mudah guna sunat. Ini sunat dia. Tak buat pun tak berdosa, tapi buat baguslah dapat pahala. Gitu. Tapi dalam bahasa Arab disebut mustahab. Satu perkara yang digalakkan. Tuntut tinggal pun dua level. Level pertama jazam, pasti tak ada pilihan. Sekira-kira kalau ditinggalkan perbuatan itu dapat pahala, tapi kalau dilakukan juga itu berdosa. Macam minum arak, berjudi dan sebagainya. Itu namanya haram. Level yang ringan sedikit, dituntut supaya kita tinggal, jangan buat. Tapi kalau buat juga taklah sampai berdosa. Itu namanya makruh. Jadi sudah ada empat, wajib, sunat, haram, makruh. Itu sebelah mana? Sebelah obligation, sebelah tuntut tadi. Lagi satu diberi pilihan. Itulah hukum namanya mubah. Dalam bahasa Melayu kita terjemah sebagai harus. Tapi beza harus orang kita dengan harus orang Indonesia. Kalau harus orang Indonesia, saya dah baca-baca macam mesti. Kan orang Indonesia kata kita harus bertahan, harus tempatnya mesti. Kalau kita dalam fiqh kita, benda ni hanya harus saja, tidak wajib, tidak sunat, begitu. Dan kita bagi hukum syarak itu kepada dua bahagi, iaitu taklifi dan wadai. Hantaran itu adalah diterjemah daripada wada'a, yada'u, maknanya letak ataupun hantar. Wada'a itu letak. Yang kita biasa dengar yang taklifi, itu hukum syarak yang taklifi itu kita biasa. Ustaz-ustaz mengajar ni hukumnya wajib, ni tuan-tuan hukumnya sunat, ini jangan buat haram, ini kalau boleh tinggalkan makruh. Jadi terpulanglah hukumnya harus. Itu yang kita biasa dengar. Tapi yang wada'i itu kita jarang sedikit dengar. InsyaAllah kita akan terangkan. Hukum taklifi 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus 1, 2, 3, 4, 5 saya tidak terangkan kerana telah diterangkan sebentar tadi. Terus kita pergi kepada hukum wada'i. Itu 5 bahagi. Apa dia? Pertama namanya syarat.
Syartun bahasa Arab, nak dimelayukan. Boleh awak nak buat ni dengan syarat. Syarat sudah jadi bahasa Melayu. Yang kedua, sabab pun sudah dimelayukan. Kenapa macam ni? Sebab sudah jadi bahasa Melayu. Yang ketiga, tidak dimelayukan. Ada bunyi bahasa Melayu lebih kurang tapi makna lain. Iaitu apa? Syarat, sebab. Yang ketiga namanya mani'. Daripada mana'an yamna'u. Mani' sesuatu yang mencegah, sesuatu yang menghalang. Dalam bahasa Melayu ada tak? Ada mani', tapi lain. Mani' dalam bahasa Melayu biji-biji dia kata. Tapi kalau sebab syarat, alhamdulillah telah dimelayukan. Kemudian yang lagi dua pun telah dimelayukan. Apa dia? Sah dan bakal. Itu semua bahasa Arab. Tapi kebanyakannya telah di-adopt dalam bahasa Melayu, sah dan bakal. Pertama, erti syarat itu barang yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrutnya, dan tidak lazim daripada ada syarat, ada masyrutnya. Itu buah-buah tak apa nak faham tu. Mudah-mudah saja. Barang tu maksud sesuatu. Syarat ini adalah sesuatu yang kalau dia ada, maka syarat ini adalah sesuatu yang kalau dia tak ada, maka yang disyaratkan itu tak ada. Contoh yang mudahnya, syarat wajib sembahyang adalah berakal. Tiba-tiba dia tak ada akal, maka tak adalah wajib sembahyang. Ataupun syarat sah sembahyang. Dia kadang-kadang ada syarat wajib, ada syarat sah. Tadi dia tak berakal, tak boleh sembahyang. Orang ni berakal, balik, tapi dia sembahyang, adakah sah? Kalau dia penuhi syarat, sah. Tapi tak ada syarat tu. Apa dia? Suci dari hadas. Dia solat tak berwudu misalnya, atau dia solat dalam keadaan hadas besar, maka syarat suci itu tak ada. Maka tidak adalah sah solat. Tetapi tidak lazim daripada ada syarat, ada masyrutnya. Maka tak mesti, tak lazim dan tak mesti. Tak mesti ada syarat, maka ada yang disyaratkan. Contoh, orang tu ada akal. Adakah dia wajib sembahyang? Tak mesti. Kenapa pula Ustaz? Dah belum masuk waktu. Kan kita sekarang wajib tak sembahyang isyak? Belum dah. Maghrib dah solat tadi. Yang mana belum solat maghrib, dia kena wajib dah solat. Kita semua berakal. Ada syarat wajib, tapi kenapa tak wajib? Sebab belum masuk waktu. Ataupun tadi, ada syarat dia suci daripada hadas, ada wudu, tapi tak sah solat dia. Kenapa? Belum masuk waktu. Sama je kan? Nak cepat Ustaz, saya sembahyang isyak siap-siap kan? Mana boleh. Kalau kamu musafir boleh jamak takdim, combine dengan maghrib. Di kamu saja alasan ada banyak urusan, kamu solat dua waktu itu bid'ah. Bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah kan kita belajar ada dua. Bezanya, yang hasanah tidak berjaga dengan syarak. Sembahyang luar daripada waktu, bukan dalam keadaan yang dibenarkan, itu bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk. Baik, jelas ya? Syarat kalau tak ada, yang disyaratkan confirm tak ada. Tapi syarat kalau ada, belum tentu yang disyaratkan itu ada. Tapi apa beza syarat dengan rukun? Rukun kan macam tu juga. Kalau tak ada rukun, tak adalah benda tu. Bezanya, rukun tu sebahagian daripada benda itu sendiri. Syarat di luar. Contohnya solat. Bila kita kata rukun solat, baca Fatihah, itu sebahagian daripada solat. Rokok sebahagian daripada solat. Sujud itu sebahagian daripada solat. Suci dari hadas, ada wudu, itu syarat. Sekarang ni kita ada wudu tak? Ada. Adakah kita kata sedang solat? Belum. Tapi kalau kita solat tanpa wudu, dia tak sah. Tapi semata-mata ada wudu, adakah kita dikatakan bersolat? Tidak. Kerana ada wudu syarat, bukan rukun. Tapi kalau kita dah takbir, dah rokok, dah sujud, itu solat betul. Kau orang tanya,
berbeza syarat dengan rukun ya. Lalu dia bagi syarat, dia bagi contoh ya. Seperti tahun ni maksudnya sempurna haul, 1 tahun dah berlalu, syarat bagi wajib zakat. Maknanya kalau tak berlalu 1 tahun tak wajib zakat. Sebab itu masih ada setengah majlis fatwa dia tak mewajibkan zakat pendapatan. Sebab baru cukup setahun, baru sebulan dapat. Tunggu setahun nanti tengok ya. Tapi adakah berlalu 1 tahun maknanya confirm dia wajib bayar zakat? Tak semestinya. Dia ada duit, dah berlalu 1 tahun, cek rupanya tak cukup nisab atau tak sempurna milik maka tak wajib. Jadi senang faham, syarat kalau tak ada, yang disyaratkan confirm tak ada. Tapi syarat kalau ada, yang disyaratkan belum tentu ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Yang kedua adalah sebab. Sebab artinya barang, yakni sesuatu yang lazim daripada ada sebab, ada musabbabnya. Dan lazim daripada tiada sebab, tiada musabbabnya. Tapi ini kita fokus pada sebab semata-mata. Kalau kita ambil kira faktor lain, tak semestinya macam itu. Kita fokus sebab saja. Sebab ada musabbab. Kalau sebab tak ada, musabbabnya tak ada. Contoh, seperti gelincir matahari. Gelincir matahari ini bukan matahari tergelincir. Maksudnya pergerakan matahari itu daripada kedudukan dia betul-betul tegak atas kepala, dia dah move. Itu masuk gelincir. Kalau dia panggil zawal. Jadi itu sebab masuk waktu zuhur. Maknanya gelincir matahari, pergerakan matahari tadi menjadi sebab wajib sembahyang zuhur. Jadi kalau dah bergerak matahari pada posisi gelincir itu, wajiblah sembahyang zuhur. Kalau tak ada sebab tu belum lagi, tak wajiblah sembahyang zuhur. Tapi ini kalau kita fokus pada diri sebab. Tapi kalau kita ambil kira faktor lain, maka terkadang didapati sebab tapi musabbabnya tak ada. Masuk waktu dah, tapi tak wajib sembahyang. Macam mana tu? Kerana ada manik, ada penghalang. Contoh, perempuan haid. Perempuan tu kan asalnya wajib sembahyang sebab dah masuk waktu. Jadi suami ajak solat, dia jom solat. Dia masuk ke atas, keluar-keluar dia kata tak boleh solat. Tak wajib, makan haram dia solat dalam badan Nabi. Tapi kalau menilik pada diri sebab, formulanya macam itu. Ada sebab, ada musabbab. Ya. Cause and effect lah. Ya. Kalau tak ada sebab, tak ada musabbab. Tapi kalau kita ambil kira faktor luaran, kadang-kadang sebab ada, tapi musabbabnya terhalang. Ya, saya akan jelaskan. Baik. Sekarang makin awal lah, insya-Allah dapat 19 lagi 10 minit. Sempat insya-Allah. Hukum hari ini sempat insya-Allah. Yang ketiga adalah manik. Artinya barang yang lazim daripada ada manik, ada mamnu'. Manik makna yang menghalang, mamnu' makna yang dihalang. Dan tiada lazim daripada tiada manik, tiada mamnu'nya. Atau adanya dengan ditilik bagi dirinya. Baca setakat tu memang garu kepada apa benda nak cerita. Tapi bila bagi contoh, rupanya mudah saja kan. Manik kita dah terangkan sesuatu yang menghalang. Contoh haid. Haid itu dia berhalang kepada wajib sembahyang. Jadi bila ada manik, adalah mamnu'nya, adalah yang terhalang tadi. Ada haid, adalah tak wajib sembahyang. Tetapi jika ditilik bagi diri yang lain, terkadang tiada manik, tiada boleh sembahyang juga. Sepatutnya formula dia ada manik, ada mamnu'. Maknanya ada haid, adalah tak wajib sembahyang tadi. Tak ada manik, belum tentu. Memang ada kaedah idza zala al-mani'u 'ada al-mamnu'. Bila yang menghalang dah hilang, yang dihalang tu akan kembali ada. Haid dah habis, maka kewajipan sembahyang ada. Tapi kalau diambil ke faktor lain, boleh jadi
tidak ada juga. Kenapa? Kerana misalnya tidak ada syarat. Ya, pasal apa? Tak apa berlaku. Elok suci pada gila lah pula, hilang akal. Nauzubillah. Ya, jadi gila. Dah tak ada, sepatutnya wajib lah sembahyang, tapi dah akal tak ada, syarat tak cukup, syarat wajib tak ada. Ataupun alhamdulillah, lepas haid masih sihat, tapi tengok jam, belum masuk waktu. Tak ada lagi hukum wajib sembahyang sebab belum masuk waktu. Jadi haid itu manik kepada hukum wajib sembahyang, penghalang. Dan wajib sembahyang itu mamnu baginya, yang terhalang. Selesai. Dah 3 ya. Syarat, sebab, manik. Kemudian pergi pada 2. 2 ni natijah dia. Sah, batal. Itu natijah dia. Sah artinya barang yang lulus lagi dibilangkan dia, maknanya kira jadilah. Sembahyang tu sah jadi. Nikah tu sah ke jadi. Kami kira dah jadi suami isteri dah. Tapi kalau batal, artinya barang yang tidak lulus dan tidak dibilangkan dia, maka dipukul 5 hukum taklifi. Jadi pukul pula. Terjemah ke bahasa Arab. Arab dia kata idza duriba khamsatu bil khamsah, bila di dorab ni. Dah bahasa saya sekolah darjah 1 darjah 2 masih guna istilah darab lagi. Ya, 2 darab 2, 4 2 darab 3, 6. Tapi pada bahasa Arab darab pukul. Maknanya saya kita tukar jadi apa? Kali. 2 kali 2 contoh. Jadi 5 hukum taklifi, 5 hukum wad'i, jadilah 25 semua hukum syarak. Kalau kita kali 5 tadi macam mana tu? Contoh, banyak possibility. Ada syarat, ada sebab, ada manik. Soal bakal, nantinya bakal. Sebab ada penghalang. Dia ada sebab masuk waktu, ada syarat, dia berakal, ada manik, iaitu dia haid, maka dia solat bakal. Tapi kalau ada syarat, ada sebab, tak ada manik, sah. Ada sebab masuk waktu, ada syarat, dia berakal, tak ada manik, dia tak ada haid, lalu dia solat, sah. Itu nanti dia. Macam mana boleh? Kalau tak ada sebab, tapi syarat ada, manik itu. Mana kalau kita main dengan possibilities ni, we can come up dengan 25 possibilities itu saja. Yang itu tak penting. Yang penting kita faham apa dia hukum wad'i, ya, sebab, syarat, manik, sah dan batal, dan apa dia hukum taklifi, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Selesai. Jadi tak semua benda itu hukum syarak. Kita kena faham. Kadang bila orang kata ini boleh, bukan boleh dengan berarti kata harus hukum syarak. Boleh dari segi akal. Boleh tak mencuri? Boleh. Haram. Kalau hukum syarak haram. Kalau dari segi hukum adat, kemampuan satu orang, boleh. Dia tak stroke, tak lumpuh, tak apa, boleh dia mencuri. Tapi bukan hukum syarak. Kalau hukum akal, mencuri macam mana? Harus. Sebab mencuri itu satu benda yang mungkin berlaku. Dari segi hukum akal, dia kata benda itu harus. Kalau hukum syarak, mana pula harus mencuri? Haram. Jadi kena jelas. Kita sedang berbincang harus, boleh. Ya, itu domain dia hukum apa? Dalam pelajaran ilmu tauhid, kita belajar sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pertama, wujud. Jadi yang tak faham, habis kalau Allah tak wujud ke Allah berdosa? Kan wajib. Allah wajib wujud. Kalau Allah tak wujud, berdosa lah kan. Buat wajib ni, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib di situ bukan wajib syarak. Allah mana ada wajib, sunat, harus, haram, itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala yang menetapkan itu. Bukan Allah pula wajib buat atau haram buat. Hati-hati kau jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah wajib buat macam ni, haram Allah buat macam ni. Tak ada. Ya, kita wajib itu wajib akli. Akal
Akal tak boleh terima Allah tak wujud. Akal tidak boleh terima Allah wujud kemudian. Allah ada permulaan tu, akal tak boleh terima. Itu masuk wajib di situ. Tapi sebelum kita pergi pada hukum akal, disentuh di sini hukum adat. Hukum adat ni mudah je. Tak faham dia, kita mudah mensyirikkan orang. Syirik ni, syirik. Padahal kawan tu bercakap adat. Ya. Saya dah lama sakit, 5 tahun dah sakit. Muncullah ada doktor di Shah Alam Pandai. Dia dah sembuhkan penyakit saya. Syirik kan? Anda kata doktor sembuhkan penyakit anda. La ilaha illallah. Allah yang sembuhkan penyakit. Yang dia kata doktor sembuhkan penyakit itu hukum adat. Ya. Jadi saya berikan masa tak banyak dari 2 minit untuk mudah kita faham. Terus kita pergi pada contoh ya. Adat ini dia tetapkan atau dia nafikan berdasarkan kebiasaan. Maka boleh jadi sesuatu itu luar biasa adil. Itu namanya khariq lil adat. Bahasa lama, perkara yang mencari adat. Kita ambil contoh, adil dengan adil. Kita tetapkan adil dengan adil. Atau kita nafikan. Contoh, kita tetapkan adil kenyang dengan adil makan. Atau kita nafikan kenyang dengan tiada makan. Macam inilah ya. Adil dengan adil dulu. Adil kenyang dengan adil makan. Adil dengan tiada, adil lapar dengan tiada makan. Tiada dengan adil, tiada lapar dengan adil makan. Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Itu adil. Hukum adat ni kenapa kita tetapkan begitu? Kerana kita cuba-cuba begitulah natijahnya. Boleh tak berbeza? Boleh. Hukum adat boleh berbeza. Biasanya bersentuh api hangus. Nabi Ibrahim AS bukan sekadar bersentuh api, dicampak masuk dalam api, tak hangus pun, itu mencari adat. Jadi ini membantu ya. Dalam hukum syarah diambil kira adat, dalam hukum akal diambil kira hakikat. Hakikat pisau tidak melukakan. Habis bolehlah ditikam orang Ustaz. Sebab pisau tidak melukakan, Allah yang melukakan. Tak boleh. Kerana ambil kira adat. Itu cerita kita tolong dengan pokok. Kita tolong dengan pokok dari segi hukum adatnya pun dah tak betul. Sebab bukan Allah jadikan pokok tu adatnya dia menjadi pertolongan. Minta tolong dengan handphone, setakat dia di-adjust boleh. Siri, please call my friend. Boleh. Handphone dia tak hidup, tapi dia dah di-adjust. Dia jadi sebab untuk buat call, ya, untuk tunjuk jalan. Boleh lah. Dia cakap dengan benda tak hidup, ya, tapi dia dah jadi sebab. Lain dengan pokok. Pokok lain sebab dia. Jadi insyaAllah kita sambung lagi kan kita masuk waktu Isya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa hassin fujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.